Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, apa kita mau cerita? Akhirnya rekod tanpa kalah Sabah FC berjaya dirobohkan oleh JDT di Stadium Likas untuk perlawanan ni. Perlawanan ke-20 untuk Sabah FC dengan kekalahan sebanyak 5-1 guys. Oh, paling tinggi pun gol pernah dilakukan di Stadium Likas adalah sebanyak 3 gol sahaja. Itu pun paling latest waktu menentang Kuching City tempoh hari di mana Sabah menang 4-3 pada perlawanan tu. Dan aku seperti mana kalau kamu tengok prediction video aku sebelum ni, aku cuma mengatakan yang Sabah akan tewas 3-1 pada perlawanan itu prediction aku, tapi aku tak sangka akan ada 2 gol lagi yang berjaya dilakukan oleh JDT guys. So macam mengecewakan tidak juga, pasal aku sudah nyatakan yang agak mustahil untuk mengekang kemarahan JDT bagi mana-mana pasukan sekalipun lah, bukan kita cerita Sabah FC saja, kerana setakat ni belum ada tim yang mampu mengalahkan JDT baik pun seri dengan JDT untuk musim ni. So di mana-mana saja JDT pergi, 3 mata akan dibawa pulang. Tapi apa yang positif untuk perlawanan ni guys, ialah ada 2 benda di sini yang ingin aku kongsi kepada kamu. Pertama sekali ialah di mana kita adalah antara tim yang mampu untuk menewaskan gawang JDT, menewaskan Shihan Azmi, di mana salah satunya kalau aku nak silap penalti, itu pun Kelantan. Selain daripada tu adalah gol yang betul-betul percubaan yang telah dilakukan lah. So setakat 19 perlawanan yang dilalui oleh JDT, baru 4 gol saja yang telah diterima, 4 bolos saja yang telah diterima oleh JDT. Dan gol yang dijaringkan oleh Jafri itu memang aku selut lah. Gol tu memang patut dibuat percubaan dari jarak jauh tu, pasal sewaktu peluang itu tiba, hanya 2 saja pemain Sabah yang berada di kotak di JDT. Actually ada 1 saja pemain Sabah yang berada di kotak JDT. Aku nak pasti sama ada Roman ataupun Darren Lock pada masa tu, dan ada 4 lagi defender JDT pada masa tu. Dan Jafri memang tidak mempunyai sebarang pilihan, dan decision yang dilakukan oleh Jafri memang cukup tepat lah untuk membuat percubaan dari luar kotak D kalau aku silap. Pada masa tu di minit ke berapa tu? Awal minit sebelum minit ke-15 lah. Okey, lebih kurang gitu. Dan memang Rio, aku pun kalau kamu tengok aku punya watch along tu, memang aku berteriak lah sewaktu gol tu dilakukan. Tapi tidak lama selepas itu JDT merapatkan jurang lah, hasil jaringan yang memang cantik juga dari Juan Muniz pada ketika itulah. Dan gol yang telah ada 6 gol yang telah dijaringkan di Stadium Likas. 1 adalah penalti, tapi 5 gol lain yang telah dilakukan, iaitu 4 gol daripada JDT dan juga 1 gol daripada Sabah FC. Seperti mana aku katakan gol Jafri tadi sebentar tadi, memang lawa-lawa gol guys. Memang lawa-lawa gol yang diterjemahkan di Stadium Likas ni. Cuma apa yang menjadi kesilapan di sini ialah gol yang telah dilakukan oleh JDT, seperti mana aku katakan pada watch along tu juga, adalah tidak ada man marking dilakukan terhadap pemain tersebut, membuatkan mereka mempunyai masa yang cukup cantik untuk membuat placing bola tu supaya sesuai untuk melakukan tendangan, dan juga sesuai memberikan mereka masa untuk menentukan di mana bola tu perlu dilarikan. Itu yang down sikit lah untuk perlawanan ni. Dan satu lagi, of course, penalti yang telah dilakukan oleh Bergson tu, ramai mengatakan even pengulas sekalipun tidak merasakan yang penalti tu sesuai diberikan kepada JDT, kerana macam sentuhan yang dilakukan tidak begitu kuat sebenarnya. Itu yang dikatakan oleh pengulas, bukan dikatakan oleh penyokong Sabah FC, bukan dikatakan oleh penyokong-penyokong lain. Even pengulas sendiri pun mengatakan yang macam penalti itu sebenarnya tidak patut diberikan. Tapi apapun, perlawanan telah berakhir, keputusan telah diberi dan diterima oleh semua pemain. So ianya adalah merupakan satu penalti yang sah jugalah. Dan aku mengharapkan Damien Lim akan mengulangi lagi rekod kecemerlangan beliau, di mana pada season lepas beliau berjaya menidakkan sepakan penalti Bergson. Dan selain daripada tu guys, apa lagi benda yang positif di sini aku tengok adalah corak permainan ditampilkan oleh Sabah FC. Aku suka sangat.
So seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, aku okay kalau Sabah kalah, tapi kalau permainan bagus. So itulah yang telah ditampilkan sewaktu menentang JDT pada perlawanan ni. Permainan yang cukup bagus. Tidak ada niat 100% untuk Sabah FC bertahan pada perlawanan ni. Memang ada Sabah FC bertahan lah, tipu lah, tidak kan kita against JDT pula ni. Tapi at least niat tu tidak 100%. Sebelum kemasukan beberapa pemain gantian Sabah FC, Sabah masih mengekalkan formation 3 defender kita. Membuktikan di sini walau macam mana pun Sabah tetap ingin mencuba untuk membuat sesuatu, menjaringkan gol pada perlawanan ini, tapi unfortunately tidak dapat diterjemahkan, especially pada separuh masa kedua, di mana tidak ada lagi gerakan-gerakan yang cantik seperti mana telah dilakukan pada separuh masa pertama, kerana JDT berjaya mengawal kembali perlawanan. Initially bola pun tidaklah 100% kepada JDT. Sebenarnya banyak bertukar ganti gerakan bola, tapi amat mudah untuk dipatahkan oleh pemain-pemain JDT. So di sini aku ingin katakan, dan ramai juga yang bersetuju juga, bahawa ketiadaan Sadil dan juga Jilton amat dirasai pada perlawanan sewaktu menentang JDT ini, kerana again kita tahu JDT adalah merupakan satu tim yang cukup berbeza level dia, memang level AFC sudah. So memang perlunya ada pemain-pemain tersebut di kesebelasan utama Sabah FC sekiranya ingin menentang pasukan seperti JDT. Dan salah satu lagi benda yang bagi aku cukup bagus untuk Sabah FC adalah kita perlu menyediakan tim kita bagi menempuhi AFC yang tidak lama lagi. So perlawanan menentang JDT ini adalah merupakan satu perlawanan yang positif untuk kita lebih mempelajari tempo permainan untuk AFC, kerana aku pastinya adalah merupakan satu tempo permainan yang cukup berbeza, dan management, coach dan juga player-player Sabah FC perlu mengambil kira benda ni sekiranya ingin bersaing di pentas AFC tersebut. So ini adalah kedudukan terkini guys setakat ni. Setelah tewas kepada JDT, kita masih kekal berada di tangga kelima dengan kutipan mata sebanyak 36. Hasil lepas kekalahan Pahang kepada Kedah, perbezaan mata kita cuma 37 mata untuk tangga keempat. Tapi untuk Terengganu dan juga Kuala Lumpur, mereka masih belum mampu untuk mengekori rapat poin yang telah kita miliki setakat ni lah. So macam agak selesa juga berada di tangga kelima, tapi bukan itu yang kita mahu. Kalau boleh kita mahu berada di tangga yang teratas. Man of the match perlawanan ni adalah Stu. Aku bersetuju juga dengan apa yang dipilih oleh Sabah FC, kerana beliau adalah merupakan individu yang banyak juga menggerakkan bahagian tengah Sabah FC. Kalau selainnya bagi aku ada Telmo Kasanhera pun adalah merupakan satu individu yang patut diberi pujian juga dalam perlawanan ini, kerana assist yang telah dilakukan oleh beliau yang membantu Jafri Chu untuk menjaringkan gol pada perlawanan ni. So okay guys, the rest nothing much lah. Cuma sekali aku ingin katakan aku berpuas hati dengan kekalahan ni, kerana Sabah FC menampilkan satu persembahan yang cukup bagus. Dan terima kasih juga kepada penyokong ke-12 Sabah FC kerana memenuhi stadium. Seperti mana yang dikatakan oleh Pak Tisu, kalau boleh jangan waktu lawan JDT sajalah penuh. Kita mengharapkan perlawanan lain juga, walaupun berbaki beberapa perlawanan saja lagi. Aku rasa mood sudah berkurangan, tapi diminta untuk kalau siapa-siapa yang berkesempatan lah, especially teruskan hadir ke Stadium Likas bagi menyokong tim kita Sabah FC. So kita berjumpa lagi di perlawanan video seterusnya guys, iaitu untuk perlawanan di antara Sabah dan juga KL City yang akan berlangsung pada 13 hari bulan sekali lagi di Stadium Likas. Assalamualaikum guys.